Tes, cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Okey, boleh. Baik, siapa yang mungkin boleh tuliskan okey ke suara? Okey ke suara? Tengok sikit, insyaAllah okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, petang ni kita ambil masa sekejap. Dah start peluh lah. Kenapa? Panas hari ni. Panas. Duduk dekat bawah. Dekat luar ni kan. Waktu sekarang ni panas kan lah. Cepat benar jadinya berpeluh tu. Saja ambil angin kat luar. Tapi tak ada berapa sangat angin pula. Kan? Tengah hari ni. Tapi alhamdulillah hari ni adalah bahagian yang hujan-hujan sikit. Kan? Ada tempat yang dia redup, banyak awan, tapi terasa jugalah bahang-bahangnya tu kalau kita duduk dekat luar ni kan. Tapi sekala ambil angin kat luar pun okey jugalah, kan. Okey juga. Baik, apa cerita kita hari ini? Sebelum tu kita mungkin sementara tunggu sahabat-sahabat kita yang lain kan. Kita nak share sikit berkaitan dengan bulan ni. Kita baru masuk bulan yang baru kan. Kalau dalam Arabnya namanya bulan Zulhijjah lah. So ataupun kita kenal dengan bulan haji kan. Bulan haji, orang panggil bulan haji ataupun bulan raya korban. So nama bulan tu kadang mungkin kita perasan ataupun kita tak perasan kan. Duk ingat raya haji ataupun raya korban kan. So, apa cerita bulan ini? Kita nak bercerita sikit tentang bulan Zulhijjah. Okay, baik. Bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12. Bulan yang ke-12 dalam bulan-bulan Islam semua. Kira bulan yang terakhir lah. Kalau kita bulan Disember lah, hujung tahun nak cuti sekolah lah. Kan? Tapi ini hujung tahun dalam bulan Islam, namanya bulan Zulhijjah. Kalau tak sure nama-nama bulan tu, seperti biasa kita nasyid lah, apa lagi kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampailah last kali dia akan jumpa dengan bulan Zulhijjah. So bulan Zulhijjah adalah bulan yang ke-12 daripada bulan-bulan Islam semua. Bulan yang terakhir sebelum nanti kita nak masuk awal Muharram. So bulan-bulan yang penghujung ini, kalau kita tengok dalam Al-Quran sebutkan dia sebagai bulan haram. So bulan haram daripada ada 4 bulan, daripada total 12 bulan kita ada 4 bulan haram. Bulan apa? Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga nanti bulan Rejab. So ada 4 bulan yang namanya bulan haram dalam Islam ni, daripada total 12 bulan. Bulan haram ni maksudnya apa? Maksudnya dia bulan yang kalau zaman Arab dulu, ni bulan yang tak boleh perang. Tak boleh perang. Sebab antara aktiviti banyak yang berlaku pada zaman dulu adalah peperangan kan. So bulan haram ni adalah bulan yang tak boleh perang. Bulan yang diharamkan perang. Sebab peperangan adalah salah satu sumber pendapatan orang Arab dulu kan. Arab Jahiliyah dulu, antara sumber pendapatan dia adalah dengan berperang. So diorang buat rule dalam setahun ada 4 bulan yang tak boleh berperang, 4 bulan yang tak boleh merompak. Kenapa? Sebab dulu kan diorang selalu ada rombongan perdagangan kan, travel daripada satu tempat ke satu tempat jauh kan. Jadi selalu ada rompakan dekat tengah-tengah jalan, tengah padang pasir tu kena rompak. Jadi kadang rombongan perdagangan ni dia takutlah nak pergi berjalan-jalan sebab asyik kena rompak. So rugilah kan. Jalan kan kena rompak, pergi kena rompak, balik pun kena rompak. So masyarakat Arab pun buatlah ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. So 4 bulan ni tak boleh berperang, tak boleh merompak, semua tak boleh. So dia 4 bulan yang semua orang aman lah. Nak travel pergi mana, nak berjalan pergi mana pun okey, tak ada masalah. So inilah dia 4 bulan yang Allah dah tetapkan, dan dia sebenarnya telah ada sejak daripada zaman sebelum Nabi SAW lagi. Okay, so kita ada bulan Zulkaidah, Zulhijjah,
Muharram dan juga bulan Rejab. Total dia semua adalah 4 bulan. Baik. So kita berada pada salah satu daripada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni dia special sikit pada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Satu sebab Allah sebut dalam Quran lah. Allah sebut dalam Al-Quran. Yang kedua sebab pada bulan-bulan yang haram ini selalunya ada ibadah yang istimewa yang Allah berikan. Dan kalau siapa yang membuatkan apa-apa pun bentuk kebaikan, Allah akan bagi ekstra pahala sikit pada bulan-bulan haram ini. Dan kita sekarang berada pada salah satu daripada 4 bulan haram, bulan Zulhijjah. Bahkan yang tambah istimewa ialah sebab bulan ini ada hari raya. Bulan ni ada hari raya, so dia istimewa lah, boleh cuti kan. Kena pula tahun ni kan, kalau ikut kira-kira tu cutinya macam agak panjang juga tu kan? So dia lagi dah tambah istimewa kan. So apa cerita yang menarik pada bulan Zulhijjah? InsyaAllah dalam beberapa hari ni, sebelum kita masuk bulan Zulhijjah, belum lagi masuk bulan Zulhijjah lah, kalau ikutkan kepada berita hari ini, akan pergi tengok anak bulan sama ada bermula malam ni 1 Zulhijjah ataupun dia akan bermula hari esok ataupun hari Selasa. Dia tengoklah, bergantung pada anak bulan. Maka beberapa hari ni insya-Allah kita akan nak tengok apa cerita menarik yang ada pada bulan Zulhijjah ini. Hari ni insya-Allah apa yang kita nak cerita? Kita nak cerita sikit hari ini tentang permulaan tempat buat haji. Sebab kalau kita cerita tentang raya haji, so mesti tak lepas lagi daripada cerita tentang haji lah kan. So kalau cerita tentang haji, apa yang kita terbayang? Yang kita selalu terbayang Mekah, kita terbayang Arafah. Apa lagi? Boleh tulis pada ruangan komen. Kalau haji apa? Sebut je haji apa terbayang kan. Ada orang yang mungkin sebut je raya haji, dia terbayang lembu, sembelih lembu. Ada mungkin sebut raya haji, dia terbayangkan Arafah. Ada sebut raya haji, dia terbayang ramainya orang kan, sembelih lembu. Sebut raya haji je, macam-macam lah yang akan keluar di kepala kita, dan salah satu sudah tentunya ibadah haji. Baik, so hari ni ceritanya insyaAllah kita nak melihat pada permulaan awal-awal bagaimana cerita bulan Zulhijjah ataupun cerita haji ni. Cerita kan, ada nyamuk lah pula dekat sini. Siang-siang pun ada, tengah hari pun ada nyamuk juga. Baik. Kalau kita dalam Al-Quran, Allah sebutkan pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 127. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tak kala Nabi Ibrahim mengangkat kembali asas-asas Kaabah bersama dengan anaknya Ismail. Maka ini perintah awal Allah Azza wa Jalla, salah satu perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim AS. Ketika anak Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ismail dah meningkat dewasa, iaitu Allah perintahkan untuk membina kembali Kaabah. Dan sebenarnya Nabi Ismail sudah berada di Mekah sebelum tu lagi. Dan kisahnya bermula ketika mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk keluar daripada tempat dia. Lalu dia pun keluarlah bersama dengan Hajar, dan ketika itu Nabi Ismail AS masih lagi kecil. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk tinggalkan anak-anak dia di Kaabah, di Baitullah Al-Haram, Allah sebutkan. So sampai aja Nabi Ibrahim ke satu tempat, dia rasa inilah dia Mekah dan inilah dia kawasan Masjidil Haram, kawasan Baitullah Al-Haram, disebutkan dalam Al-Quran. So Nabi Ibrahim pun kata, Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat ke-37, dia kata, Rabbana innana askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meletakkan zuriat keturunanku, iaitu isteri dia dan juga anak adik Ismail ketika itu yang masih lagi kecil, di satu tempat, di biwadin. Wadi ni satu lembah, ghairi dhi zar'in,
yang tak ada tumbuh-tumbuhan. Tak ada tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Kerana Mekah dulu, khususnya Masjidil Haram. Kita tengok sekarang hari ni macam ni Masjidil Haram. Kita tengok Kaabah dengan orang, ya Allah, ramainya. Lepas tu hotel-hotel sekeliling tu kan, sangat banyak. Hotel mewah kan, penuh dekat keliling tu. Kedai-kedai makannya sangatlah lain daripada yang dulu kan. Ini kita tengok sekarang. Cerita asalnya Allah bawakan dalam surah Ibrahim ini. Allah kata, melalui doa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, biwadin ghairi dhi zar'in. Aku tinggalkan anak-anak aku, isteri aku ni, anak dan isteri aku ni aku tinggalkan di satu lembah yang tak ada tumbuh-tumbuhan. Yang tak ada tumbuh-tumbuhan. Kenapa tak ada tumbuh-tumbuhan? Tak ada tumbuh-tumbuhan tu memberi gambaran kepada kita bahawa Mekah ni dulu, khususnya kawasan Masjidil Haram ni lah, kawasan Kaabah sekarang ni, itu adalah satu tempat yang kering kontang. Tak ada sumber air. Tak ada sumber air. Sebab itu bila Nabi Ibrahim sampai kat situ, memang tak ada orang. Kenapa tak ada orang? Kerana ketika dulu orang nak buat perkampungan, nak menetap, dia akan tengok ada tak sumber air. Bila ada sumber air, barulah orang akan duduk kat situ lah. Kalau tak ada sumber air, memang tak ada siapa lah duduk kat situ. Jadi sebab itu Mekah dulu tak ada orang. Kosong, tak ada orang langsung. Mekah hanya menjadi laluan sahaja. Orang berdagang daripada Yaman nak pergi ke Syam, dia lalu di Mekah, lalu di kawasan Masjidil Haram. Itu je. Dia hanya tempat laluan saja. Tak ada siapa yang tinggal dekat situ. Kenapa? Sebab tak ada sumber air. Kalau tak ada makan, orang mungkin boleh survive lagi lah kan. Kita memang boleh survive jangka masa yang panjang kalau tak ada makanan. Tapi kita tak boleh survive kalau tak ada air kan. So tak ada air. Air Zam-Zam mana? Air Zam-Zam pun belum ada lah kan. Air yang bukan Zam-Zam pun tak ada lagi lah. So tak ada sumber air. So bila tak ada sumber air, tak adalah orang duduk dekat situ. Sebab itu Nabi Ibrahim kata, aku tinggalkan diorang di satu lembah yang kering kontang. Tak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada orang yang tinggal di situ. Itu keadaan Masjidil Haram dulu. Memang jauh sangat beza dengan sekarang yang, ya Allah, bukan saja cerita air kan. Rumah, hotel tu sampai semewah-mewah hotel kan ada di situ. Makanan sebut macam-macam jenis makanan semua ada dekat situ, yang asalnya dulu satu pokok pun tak ada tumbuh di situ. Maka Nabi Ibrahim tinggalkanlah Hajar dan juga Ismail di situ. Lalu seterusnya terjadilah apa yang telah kita semua ketahui, munculnya air Zam-Zam. Mula munculnya air Zam-Zam. Bila ada keluar air Zam-Zam, apa yang terjadi? Ketika itu ada satu rombongan yang melalui kawasan tersebut. Nak balik ke tempat asal dia. Dan dalam riwayat menyatakan rombongan itu adalah rombongan daripada Yaman. So dia datang daripada Syam, dia nak balik ke Yaman. So dia lalulah dekat kawasan Masjidil Haram tu. Sekali dia tengok ada air. So bila ada air, maka mereka pun mulalah duduk dekat situ. Mula dia duduk rehat lama sikit lah. Selalunya macam kita R&R je kan. Ni je jalan. Tapi sebab dia orang bukan macam kita. Kita rehat R&R kan, kita target lagi 2 jam, 3 jam, 4 jam sampailah destinasi. Dia orang kalau berehat tu, kena berehat yang duduk situ mungkin 1 hari. Sebab apa? Perjalanan mungkin lagi seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru sampai ke destinasi. So dia orang duduklah berkemah di situ, berkampung sekejap di situ. Dan lama kelamaan orang lain pun lalu, orang lain pun duduk, orang lain pun tinggal, orang lain pun stay lama sikit. Akhirnya mulalah ada penduduk di kawasan Masjidil Haram itu. Dan banyak hari ni saya ditemani dengan papet ni. Saya tengok sikit muka papet ni macam mana. Macam tu muka dia. Yang tu mungkin punya. Baik. So bila dah ramai start duduk situ, maka mulalah berkembang daripada situ Masjidil Haram. So bila dah start mula ada orang sikit-sikit di situ. Selepas itu datanglah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim AS untuk mula membangunkan kembali Kaabah. Dulu Kaabah dah pernah dibangunkan, tapi setelah itu musnah. Ada riwayat menyatakan ia musnah waktu banjir besar. Waktu banjir besar Nabi Nuh tu kan, waktu tu dia musnah. Tapi foundation dia tu masih ada lagi. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk bangunkan kembali. Dan daripada situ yang adanya makam Ibrahim tu kan.
Makam Ibrahim. Makam tu maksudnya tempat berdiri. Tempat berdiri. Minta maaf lah kalau bunyi bising sikit kat luar biasalah kan. Kawasan jalan kampung, jalan street pula memang sedap lah. Kerang-kerung jalan jalan kat sini kan. Baik. Ketika itu ada maka dia menyatakan Kaabah tu musnah waktu zaman Nabi Nuh AS. So foundation tu dah ada. Itu yang adanya, munculnya makam Ibrahim. Makam Ibrahim tu bukan maksudnya kubur Nabi Ibrahim. Kita selalu kenal makam tu kubur, tapi bukan. Dia adalah tempat berdiri. Makam tu maksudnya tempat berdiri. Sebab tu kalau kita tengok dalam makam Ibrahim tu ada apa? Bekas tapak kaki Nabi Ibrahim AS. Dia berdiri kat situ waktu dia tengah nak dia ambil satu batu kan untuk dia berdiri. Bila makin tinggi tu untuk dia nak ketika nak menaikkan kembali asas Kaabah. Dan Nabi Ibrahim AS melakukannya dengan bersama-sama Nabi Ibrahim AS. Baik. Setelah daripada itu, apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membersihkan kawasan situ. Membersihkan kawasan Kaabah, membersihkan kawasan Masjid Al-Haram. Kita kenal sebagai Masjid Al-Haram lah sekarang ni. Dulu tak ada lah yang sebegitu kan. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk bersihkan kawasan sekitar situ. Kenapa? Allah kata lit-taifin wal-akifin war-ruk'is sujud. Kan? Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Ismail, antahira baitiya. Hendaklah kamu berdua membersihkan rumah aku ini kan untuk orang-orang yang nanti datang untuk nak rokok, datang untuk nak sujud, datang untuk nak beriktikaf, datang untuk nak bertawaf. Maksudnya kepada orang-orang yang nanti datang nak melakukan ibadah di tempat itu. Maka Allah suruh prepare dulu tempat, siapkan dulu tempat bagi cantik-cantik biar nanti orang datang selesa. Maka lepas dah siap semua persiapan itu, waktu itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Allah kata serulah manusia keseluruhannya untuk datang melakukan ibadah haji. Allah panggil, Allah suruh perintahkan Nabi Ibrahim wa adzin. Wa adzin ni macam kita macam azan lah. So serulah, panggil lah. Tapi ketika itu siapa yang ada sangat dekat situ? Tak ada orang sangat pun. Kampung-kampung yang ada pun jauh-jauh kan. Memang kalau kita jerit memang tak dengar lah macam kita sekarang lah kan. Kalau kita jerit dekat tempat kita sekarang ni, berapa jauh je boleh dengar kan. Saya jerit seberang jalan sana pun mungkin tak dengar kalau saya jerit sekarang ni kan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk jerit. Bukan jerit lah, untuk mengajak orang kan, meninggikan suara, melaung, mari lakukan haji, mari tunaikan haji okay. Dan ketika itu Nabi Ibrahim macam macam mana kan dia berada di satu tempat yang rendah. Dia kan kat wadi, Masjidil Haram di lembah kan, lembah. So kalau kita suara tinggi pun dia kena tutup muka pula. Janganlah tutup muka. Bawalah sikit. Sibuk nak duduk kat atas juga. So Nabi Ibrahim kata, macam mana kan? Aku dekat bawah. Lepas tu kawasan Mekah pun sampai sekarang kalau kita tengok kan banyak bukit-bukit kan. So lagilah suara tu tak dengar. So Nabi Ibrahim buat apa? Tanya Muhammad ni. Nabi Ibrahim buat apa? Apa yang Nabi Ibrahim buat? Saya tak tahu. Tak tahu dia dengar. Okay. Nabi Ibrahim pun melaungkan sahaja, mengajak sahaja orang untuk datang menunaikan haji. Maka apa yang berlaku? Allah yang menyampaikan suara itu hingga kedengaran kepada orang-orang yang berada jauh di situ. Dia kata, dia dengar suara panggilan untuk datang menunaikan haji. Maka mulalah orang datang bergerak ke Baitullah Al-Haram atau kita kenal sebagai Masjidil Haram untuk menunaikan haji. Dan Allah sebut semua itu datang menaiki unta-unta yang kurus. Bukan maksudnya dia orang naik unta tu kurus daripada rumah dia orang, bukan dia naik unta yang tak sihat, bukan. Maksudnya mereka dulu mula bergerak naik unta yang sihat lah. Sebab kita kalau nak travel, mestilah kita kereta, kita servis dulu, kita check semua air radiator cukup, minyak dah ada, tayar, semua kita check bagi elok lah kan, baru kita travel. Maka orang dulu dah check unta dia semua, dia dah siap makan, semua dah siap dah lah. Bekalan air untuk berapa bulan dah siap dah.
So dia bergerak. Akan tetapi Allah nak bagi tahu jauhnya perjalanan tu daripada tempat dia orang nak sampai ke Masjidil Haram, unta tu sampai jadi kurus. Nak bagi tahu jauhnya perjalanan mereka itu nak sampai ke Masjidil Haram, sampai unta tu jadi kurus. Bekalan minuman dan makanan sampai habis. Nak bagi tahu betapa Allah akan menyampaikan seruan Nabi Ibrahim itu hingga ke hujung dunia. Dan setiap orang akan tertarik untuk nak datang menunaikan haji. Dan inilah yang kita lihat hingga hari ini, betapa seruan Nabi Ibrahim lebih daripada 1400 tahun dulu menyuruh manusia untuk datang menunaikan haji. Hingga hari ini kita lihat daripada seluruh pelosok dunia orang datang untuk menunaikan haji. Kan, tapi tak naik unta yang kurus lah. Akan tetapi apa yang orang yang buat haji lakukan, mereka sanggup mengeluarkan belanja yang besar, kan? Mereka sanggup ikat perut, mengeluarkan belanja yang besar untuk nak menunaikan haji. Itu adalah kerana seruan Nabi Ibrahim AS pada waktu dahulu. Allah sampaikan seruannya itu hingga kita pada hari ini. Kita kan, walaupun mungkin kita muda lagi kan, mungkin pernah pergi, mungkin tak pernah pergi, tapi tetap kita rasakan dalam diri kita, aku nak pergilah Mekah satu hari nanti. Tak kisahlah untuk umrah ataupun untuk haji, kita tetap rasa nak pergi. Dan kalau orang yang dia pernah pergi, dia akan rasa lagi rindu nak pergi lagi ke sana. Maka itu cerita awal bulan Zulhijjah, bagaimana akhirnya Mekah itu tertegak, terdiri, siap dengan Kaabahnya, siap tempatnya, dibersihkan untuk orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka untuk kita apa? Untuk kita di awal-awal nak masuk bulan Zulhijjah ini, kita nak buat sikit persiapan untuk menerima bulan ini, kan? Walaupun ialah dia bukanlah macam bulan Ramadan, kan? Ia pun bukanlah persiapan nak buat persiapan raya, kan? Tapi 10 hari yang awal kita akan masuk pada bulan Zulhijjah ini, ia adalah 10 hari yang terbaik daripada 365 hari. Kalau kita sebut pada bulan Ramadan, kita ada 10 malam yang terbaik. Dan bulan Zulhijjah, awal 10 harinya adalah 10 hari yang terbaik daripada mana-mana bulan yang ada. Maka ini part 1, cerita 1. Cerita menarik Zulhijjah, kan? Macam mana boleh siapnya, readynya Kaabah dan juga kawasan Mekah itu. Ia bermula daripada Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya Ismail, dan ia diteruskan hingga ke hari ini. So kita tanya member kita, faham tak? Terbalik pula. Faham tak? Faham? Okay, ada goyang-goyang anggur tu, dia faham lah kot cerita tu. Okay, nanti insyaAllah kita akan bercerita lagi esok hari, insyaAllah part 2, cerita 2, cerita menarik bulan Zulhijjah. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada petang ini. Dengar-dengar sekejap kan, sambil-sambil petang ni. Sementara nak tunggu petang, Kang nak pergi pasar malam ke, nak pergi jogging ke, apa ke kan. InsyaAllah kita akan live lagi. Tapi waktunya bila? Mungkin siang, mungkin petang, mungkin malam, mungkin tengah malam ke. Tak tahu. So, boleh tekanlah button untuk dapat notification live daripada kita. Kita nak ikuti ni lagi cerita menarik Zulhijjah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.